Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu SNAPED Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam Estate 09 Educator. Salam sejahtera kepada rakan-rakan di depan. Saya mewakili SJGC Simba 4 yang bernama Kong Teck Seng ingin membentangkan satu tajuk amalan terbaik, iaitu pengurusan SJGC S4. Saya telah melaporkan diri pada 5 hari bulan Januari 2022 selaku guru besar di sekolah SJGC tersebut. Dan semasa saya menghadiri ataupun saya masuk ke kawasan sekolah itu, saya dapati kelengkapan fizikal di sekolah tersebut agak memuaskan. Contohnya di gambar di sebelah kiri saya, kita dapati pusat sumber itu mempunyai kelengkapan yang memuaskan. Dia ada aircon, dia ada suasana fizikal, kedudukannya yang sesuai dan konduksif, dan memang anak-anak murid saya suka belajar di pusat sumber tersebut. Dan juga ada juga sebuah bilik mesyuarat yang kecil tapi dia lengkap dengan segalanya. Setelah saya menghadiri program Defleksi 2021, Team Date 2022 pada 12 Januari 2022 di Auditorium Jabatan Kesihatan Anjolan Jabatan Pendidikan Perlis, saya telah berbincang dengan Barisan SELT dan akan melaksanakan program pengurusan SJGC S4. Tujuannya, kami ingin meningkatkan pengurusan pentadbiran sekolah ke arah yang lebih efektif dan efisien. Seterusnya, kita tengok slide yang ketiga, iaitu memaparkan objektif pelaksanaan program tersebut. Pertama, dia dapat memberikan kami menguluskan sumber data-data yang ada di sekolah secara pantas dan terkini. Maklumlah kita faham, data-data yang sekolah itu penting untuk kita membuat sebalang keputusan ataupun penambahbaikan. Data-data yang lengkap dan menyeluruh membantu kita membuat keputusan yang tepat. Kedua, berdasarkan objektif tersebut, kita dapat memastikan semua sumber organisasi sekolah yang ada digunakan secara optimum, khasnya sumber kemanusiaan. Bagi saya, kalau kita nak melakukan sesuatu program, kita memerlukan sumber manusia yang bekerjasama sepenuhnya.
Kalau kita melibatkan semua warga sekolah, maka kita akan wujudkan budaya kerja sepasukan. Ketiga, kita dapati selain itu kita perlu memastikan keputusan yang dibuat tepat mencapai sasaran dan kualiti yang diharapkan, khasnya aspek PBD. Seterusnya kita tengok apa yang terpapar di sini adalah berkait dengan kumpulan sasaran program tersebut. Saya telah melibatkan golongan SLT dan juga MLT serta guru-guru SJKC Simpang 4 yang melibatkan 3 unit utama. Pertama adalah unit pengurusan pentadbiran. Kedua, unit pengurusan HAM. Ketiga, unit pengurusan co-curriculum. Untuk melaksanakan program ini, kita memerlukan sokongan lembaga pengurus sekolah dan PIDG sekolah SJKC Expo dengan sepenuhnya. Tanpa mereka, kita tidak akan dapat sumber sampingan seperti kita ingin meningkatkan kualiti jaringan internet sekolah. Disebabkan tanpa jaringan internet sekolah yang stable, yang pantas, kita payah nak laksanakan secara e-pengurusan. Seterusnya kita tengok yang slide yang berkait dengan timeline pelaksanaan e-pengurusan SJKC S4. Semasa saya datang mendapur diri pada bulan Januari, saya telah melakukan analisis SWOT secara kasar. Saya dapati satu kelemahan di sekolah ini adalah berkait dengan transit data yang berkait dengan PBD tidak dilakukan dengan sistematik. Setelah saya berbincang dengan Barisan SLT pada bulan Februari, kami telah menetapkan adakan satu pengurusan yang secara E supaya data-data dapat kita kumpul secara E. Pada bulan Mac, sesi persekolahan 2022 dan 2003, kami telah melancarkan e-pengurusan SJKC S4 untuk unit pentadbiran. Khasnya kami telah sediakan Google Sheet untuk PBD dan juga PLC. Pada bulan April telah laksanakan e-pengurusan PK untuk PK co-curriculum, khasnya data-data yang berkait dengan penlibatan dan pencapaian. Tujuannya kita nak menyenangkan cikgu supaya sediakan data-data untuk persediaan sistem PAJSK. Pada bulan Mei, kami telah melaksanakan e-pengurusan dalam bidang hak ehwal murid. Khasnya kami telah mementingkan data kebajikan murid. Sebab bagi saya, data kebajikan murid itu penting supaya agihan bantuan dari luar sama ada NGO ataupun non-NGO. Kita perlu pastikan bahagian beasiswa dan sebagainya ataupun bantuan segalanya secara diagih secara adil dan saksama. Berikut adalah slide yang menunjukkan pelantar delima. Ya, untuk melaksanakan e-pengurusan SJKC S4, kami melakukan melalui pelantar delima. Di sini kita faham, cikgu-cikgu pun tahu, pelantar delima disediakan oleh Kerajaan Malaysia dan kita guna dia, kita tidak memerlukan sebalang kos. Kos untuk nak uruskan program ini adalah sama dengan SIFA. Dan kelebihannya, secara tidak langsung dia juga meningkatkan kompetensi guru-guru SJKC S4 khasnya dalam bidang ICT. Maklumlah kalau kita lakukan segalanya dalam cikgu-cikgu secara tidak langsung kita akan latihnya tanpa sengaja ataupun secara tak langsung mereka akan menguasai khasnya dalam Google Classroom. Kemahiran yang berkait dengan Google Classroom. Contohnya data PBD yang mereka hasilkan, yang mereka sentiasa rujuk dan mereka key in, mereka akan dapat data yang terkini berkait dengan data PBD pencapaian anak murid. Dan ini juga membantu guru sentiasa semak balik cara pengajarannya. Maka mereka akan adakan pendekatan pembelajaran yang berbeza supaya anak-anak murid SJKC Simpang 4 dapat belajar dengan berkesan dan yakin. Seterusnya kita tengok ada dua contoh yang saya tunjukkan, iaitu berkait dengan rekod pencapaian co-curriculum S4 2022 dan juga rekod pencapaian PBD S4 semester 2. Contohnya kalau boleh kita tengok kat sini, yang ini rekod pencapaian KOKO untuk cikgu-cikgu yang di depan. Kamu akan dapati sekolah kami telah memasukkan segala data dari anak murid tahun 6 hingga ke tahun 2 dan tahun 1. Kelebihannya kami catat semua aktiviti mereka terlibat, sama ada melibat saja ataupun mendapat pencapaian.
Dan di sini yang depan itu kita nampaklah Kelab Persatuan. Dan kat tengah itu, kalau kita genjak ke sikit itu kat tengah itu, kita boleh nampaklah yang untuk rekod berkait dengan badan uniform. Yang ini Kelab Persatuan. Kalau boleh ke tengah sikit, okey. Kalau lagi ujung lagi kat tengah. Kat tengah dia ada sebelah kanan. Kita pergi itu ruang, okey. Yang ini berkait dengan aktiviti yang tu lagi. Yang ini berkait dengan badan main scope, pasukan badan uniform. Yang ni kalau cikgu-cikgu akan nampaklah masih tak ada data, tetapi kalau yang berkait dengan permainan, dia ada tercatatnya data-data lah. Di sini sebagai GB, saya akan memastikan untuk PKCO supaya ambil tahu untuk bahagian data yang kosong ini. Seperti yang tu dia membantu kami, GB, memantau. Data yang kosong itu maksudnya kurangnya aktiviti kita sediakan anak murid bersedia untuk menghadapi markah penlibatan dan pencapaian dalam aspek BAJSK. Seterusnya kita tengok. Kita boleh tutup. Okey, cikgu, saya akan nak bawa cikgu ke bahagian slide yang berkait dengan impak. Seperti yang tadi saya nyatakan, kelebihan pengurusan SJKC S4, kita dapat memantau pengurusan sekolah dengan lebih berkesan. Sebab data-data yang berkait yang kita nak mantau tu, kita dapat perolehi dengan pantas dan tepat. Kedua, GB dapat akses maklumat yang berkaitan hanya melalui pelantar delima. Kemudahan capaian. Konsep dia kemudahan capaian ni memang kita hargai. Contohnya sekarang ini untuk zaman pendidikan, segala data-data perlu dihantar ataupun kita perlu maklum dengan segala kepala KPN dan JPN. Memang kalau dia kata, petang ni nak, kita pun kena sediakan walaupun pada waktu cuti sekolah. Kalau kita dapat capai tanpa rujuk kepada hard copy hanya melalui pengurusan, maka segala data kita boleh dapat dan kita dapat hantar dengan cepat seperti yang dikehendaki oleh pihak berkuasa. Seterusnya kita tengok maklumat-maklumat dalam Google Classroom tu merupakan big data untuk sekolah kami dan maklumat big data ni dalam ketiga-tiga bidang itu kami telah adakan secara sistematik, uluskan secara sistematik. Selain itu, guru-guru telah memberi sokongan yang penuh kepada perubahan ini. Mengapa guru beri sokongan penuh? Disebabkan data-data yang digunakan, mereka juga dapat menguruskan anak murid dia dan juga menguruskan bahan-bahan pembelajaran yang mereka nak sediakan. Itu kelebihannya. Dan juga secara tidak langsung, kompetensi guru juga meningkat secara tidak langsung. Seperti yang saya katakan, pelbagai aspek. Okey, kita tengok bahagian slide yang penutup. Dan kalau pengurusan SJKC S4 ni dapat menambahkan keberkesanan pengurusan sekolah dalam pelbagai aspek. Khasnya pengurusan data-data yang berkait dengan PBD, kebajikan anak murid SJKC S4 dan juga data yang membantu kami sediakan pada akhir tahun supaya lengkapkan kehendak KPN bahagian PAJSK. Semua maklumat data-data semua kita dapat sampaikan dengan tepat dan pantas supaya kita dapat menjamin persediaan cabaran dunia VUCA sekarang. Di sebelah gambar yang sebelah sana kita akan nampaklah kami telah dapat bantuan daripada YB Simpan 4. Lepas itu kat gambar di sebelah sana ada gambar yang berkaitan dengan PLC ataupun gambar pengurusan data dan juga ada gambar yang berkait dengan mak kilau. Walaupun kami buat pengurusan, cikgu-cikgu dilatih untuk menggunakan ICT dengan lebih sebab kami segala maklumat yang berkait dengan pengurusan dan juga segala berkait dengan aktiviti-aktiviti program sekolah dalaman, kami juga akan minta cikgu-cikgu hantar juga, simpan juga secara Dan mak kilau itu juga kemahiran-kemahiran yang dibelajar secara tak langsung. Seterusnya, kita tengok slide yang berkait dengan terakhir, iaitu di sana kita akan dapati perkataan yang saya nak highlightkan adalah kemenjarian murid. Kalau aktiviti-aktiviti yang kita lakukan ataupun penambahbaikan yang kita lakukan, kita mementingkan kemenjarian murid. Sekolah yang kualiti, dia perlukan sentiasa melakukan sesuatu pembaharuan dan inilah satu amalan baik yang telah kami bincang untuk warga SJKC S4 supaya kami memastikan apa-apa kemenjarian murid itu
akan sentiasa meningkat dan bertambah baik. Dan seperti yang ini kami juga memenuhilah apa yang dikandil sebagai sekolah TS25 kohort 6, di mana kami perlu sentiasa memastikan kualiti pengurusan sekolah semakin meningkat dan juga kemenjadian murid semakin meningkat. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih.